Lagi kita diberikan peluang meneruskan pengajian kitab Kashful Ghaibiyah, mana kita dah sampai pada muka surat 44 5 baris daripada atas. 44 kan? 44 5 di atas 15. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyyakum bil barakat. Telah berkata Al-Arif Sya'rani, dan adalah Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, engkar ia akan sampai pahala qiraah itu daripada orang yang hidup bagi segala orang yang mati. Kita masih lagi membicarakan tentang pahala membaca Quran dan pendapat-pendapat para ulama, adakah sampai pahala itu pada si mati. Maka pada awalnya Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbali, satu ulama yang soleh, anak murid Imam Syafi'i, dia mula-mula tak setuju kerana tak sampai mana-mana hadis yang menerangkan bahawa sesampainya pahala bacaan Quran pada si mati. Maka inilah pegangan beliau pada awalnya, sehinggalah pada satu hari terjadilah satu peristiwa seperti mana yang catat dalam kitab ini. Maka tak kala berkhabar akan dia oleh setengah daripada orang yang kepercayaan, mana orang yang adil, bahawa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berwasiat ia apabila ditanam akan dia siapa dia? Sayyidina Umar. Maka hendaklah baru membaca ia di sisi kepalanya Fatihatul Kitab, ini surah Fatihah, dan bacakan kesudahan surah Al-Baqarah, ini Amanar Rasul. Berkatalah ia dengan barang yang terdahulu perkataannya daripada sampai pahala qiraah itu bagi mayat seperti barang yang telah lalu tersebutnya. Jadi asalnya Imam Ahmad bin Hanbal ni tak yakin. Zaman tu mana ada internet, ada apa, tak sampai berita. Sampailah satu hari sampai riwayat pada beliau, Sayyidina Umar Al-Khattab, sahabat Nabi SAW, bila dia nak wafat, sebelum dia mati itu dia wasiat. Dia wasiat pada yang hidup, aku nak, kalau aku mati besok, setelah aku mati nanti, dikuburkan aku, datanglah kau berziarah pada kuburku, hadiahkanlah Fatihatul Kitab, bacakanlah Fatihah, dan kau hadiahkanlah padaku Amanar Rasul. Habis kalau sahabat Nabi pun suruh wasiat macam tu, maka ketika itu cepat-cepat Imam Ahmad bin Hanbal mengubah fatwanya daripada kata tak sampai bacaan Quran pada sampai. Dan sahabat Nabi sendiri wasiat, Sayyidina Umar sendiri yang wasiat. Takkan sahabat Nabi tak reti kot, bid'ah tak bid'ah, sampai tak sampai, Sayyidina Umar. Ni salah satu dalil kenapa berubah Al-Alamah Asy-Sya'rani. Dan dikayatkan pula daripada Hasan Al-Basri, tabi'in, Hasan Al-Basri tabi'in, bukan sahabat, bahawa seorang perempuan adalah perempuan itu diazab akan dia dalam kuburnya, dan pada tiap-tiap manusia itu melihat oleh mereka akan yang demikian itu di dalam tidurnya. Di zaman Hasan Al-Basri ni berlakulah satu perkara yang pelik. Ada seorang hamba Allah perempuan ni kena siksa dalam kubur. Lepas tu rata-rata kat kota Baghdad tempat Hasan Al-Basri tu, orang mimpi kata perempuan tu diazab. Memanglah mimpi tak boleh jadi dalil, tapi dia boleh jadi petunjuk. Ada mimpi yang benar, apalagi mimpi orang soleh, ada makna. Ramai yang mimpi perempuan tu kena azab, masyhur. Kemudian dilihatlah akan dia sendiri nampak, Hasan Basri nampak dalam mimpi tu.
Kemudian daripada demikian itu, dia pun nampak segi dalam mimpi tu, perempuan ni kena siksa. Dan ia di dalam nikmat, tiba-tiba dalam nikmat pula dah. Asal dalam siksa, lepas tu dah dapat nikmat pula. Maka ditanya orang baginya, bagi perempuan tu dalam mimpi, apalah sebab demikian itu? Pelik. Dulu orang mimpi dia masuk dalam api neraka, tiba-tiba dapat nikmat pula dah. Maka sahut perempuan itu, telah lalu dengan kami seorang laki-laki. Maka membaca ia laki-laki ni, masa dia lalu kat kubur perempuan tu, dia baca Fatihah, dia baca selawat ia atas Nabi SAW, dan menghadiah ia perempuan ni akan demikian itu bagi kami ahli kubur. Dan adalah dalam kubur itu 560 laki-laki di dalam azab. Ni sama-sama dia tahu. Tanah kuburan ada 560 orang laki-laki sedang diazab. Masya Allah. Maka diseru orang, dengar satu suara, angkatkan oleh kamu akan azab daripada mereka itu dengan berkat selawat laki-laki ini atas Nabi SAW. Terangkat, dia ada selawat je, selawat. Ya Allah, sampaikanlah pada selawat aku pada pulan-pulan dan segala ahli kubur ni. Terangkat azab 560 orang yang sedang diazab, terangkat azab. Barakah sedekah selawat, sedekah pada selawat. Sebut dalam kitab. Masya Allah. Seorang ni baru. Kalau ramai-ramai selawat, hadiah pula kita selawat tadi ni, kita hadiah pula pada si mati. Masya Allah, barakah. Telah berkata Alamah Al-Amir, dan dihubungkan dengan permasalahan kiraah itu. Kiraah makna baca Quran, dihubungkan juga membaca tahlil. Tahlil makna la ilaha illallah, la ilaha illallah tu, yang berbuat ia, artinya sampai kepada mayat itu pahalanya tahlil. Kalau Quran sampai, maka setengah ulama kata tahlil pun sampai juga, dihubungkan. Barang yang menyebut oleh mereka itu akan dia, kerana bahawasanya mereka itu menghadiah oleh mereka itu akan pahalanya tahlil, dan menjadi oleh mereka itu akan dia akan menempati pada tempat doa, dan iaitu dengan kaifiat ini sampai ia dengan ittifaq sekalian ulama. Kalau kita baca Quran, kita baca pula tahlil, ujung kita baca Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu, ya Allah kau sampaikanlah pahala apa yang aku baca ni pada bulan-bulan. Ittifaq ulama, tak ada siapa bangkang kata sampai. Kadang kalau doa sampai. Sembahyang mayat tu doa. Lepas tu solat mayat tu khilaf ulama. Setengah ulama kata tak ada wuduk pun boleh sembahyang mayat. Pendapat yang kedua. Tapi kalau boleh kita ambil wuduk lah. Yang muktamadnya dia adalah solat. Nak kata semayang mayat tu doa. Cuba tengok bacaan-bacaan semayang. Khilaf ulama, adakah dia semayang, adakah dia doa sampai pada si mati. Jadi, dan Nabi sendiri pernah mendoakan, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah, jadikanlah kubur ni satu taman dari taman syurga. Wala taj'alhu khufratan minan nira, jangan kau jadi lubang dari lubang neraka. Doa ittifaq, tak ada siapa ulama membangkang kalau berdoa sampai pada si mati. Kadang sembahyang mayat tu pun doa. Kalau tolak sembahyang mayat tak tahu. Sembahyang mayat tu doa. Jadi kalau di akhir kita baca tahlil, baca Quran, kita angkat tangan, kita doa sampai. Ittifaq segala ulama, tidak ada yang membangkang. Muafakat ahli sunnah wal jamaah kata sampai. Dan setengah daripada demikian makna, inilah dihantarkan jarit apa, pelepah kurma yang hidup atas kuburnya, kerana diambil daripada hadis Muslim, hadis riwayat Muslim, sekira-kira mengeratlah ia Nabi akan pelepah kurma itu 2 kerat,
maka menghantar ia akan tiap-tiap satu kerat itu di atas kuburnya, serta bersabdalah ia Nabi, mudah-mudahannya bahawa direngan daripada kedua kuburnya ini selama tiada kering keduanya. Ni satu lagi dalil. Dalil setengah ulama atas jalan kias. Pernah satu hari Nabi lalu tepi kubur, dia tengok ada dua kubur ni, orang dalam kubur tu kena siksa. Yang seorang ni kena siksa sebab namimah, banyak mengadu domba. Yang seorang ni sebab kencing tak istibrak, kencing tak tus. Lepas tu Nabi ambil pelepah kurma tu, pacak kat kubur dua-dua tu. Lepas tu sahabat tanya, ada manfaat ke ya Rasulullah pelepah kurma kau pacak? Kenapa kau pacak ni? Rasulullah kata, selagi pelepah ni hijau, zikir yang daripada pelepah ni akan sampai kepada mayat ni. Itulah kita selalu kita ke kubur, kita tengok orang ambil pacak. Pokok tu bukan nak bagi pokok, nak bagi kubur terredup. Zikir pokok tu sampai pada si mati. Maka berkatalah para ulama ahli sunnah wal jamaah, kalau zikir daripada pokok pun sampai, zikir orang tak sampai kot. Zikir pokok pun sampai pada si mati dan memberi manfaat pada si mati, apatah lagi tahlil yang kita baca, zikir kita baca ni. Kita ni hidup lebih daripada pokok lagi. Ini dalil kias. Salah satu pada dalil sampainya pahala kepada si mati itu dengan cara kias kepada hadis Muslim yang meriwayatkan tentang pelepah kurma yang dipacak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Al-Alamah Al-Amir, dan bersalahanlah ulama, adakah pelepah kurma yang dipacak ni khususiat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam saja atau tiada? Jadi ulama khilaf. Ini mungkin Nabi tu, Nabi dia punya barakah, dia pacak sampailah, kita pacak tak sampai-sampai. Kata setengah ulama, ni mungkin khususiat Nabi je. Ataupun mungkin bukan khususiat, siapa-siapa pacak sampai sama. Ada khilaf. Dan adakah putus tasbih daripada pokok itu segala tanaman dengan sebab keringnya dan tiada suatu itu, sedangkan kata dia dalam Quran kata apa? Ma min syai'in illa yusabbihu lillah, tidak ada sesuatu pun daripada langit bumi ni melainkan bertasbih pada Allah. Melainkan mengucap tasbih dengan memuji akan dia. Artinya suatu itu hidup ia, bermula hidup tiap-tiap suatu dengan sekira-kira telah berkata ia, dan sungguhnya telah memanjang oleh ajhuri akan kalam pada demikian itu. Maksudnya benda ni diperdebat. Adakah pokok ni bila dah mati, dah kering, zikir dia dah mati, zikir tak ada dah? Ataupun selagi dia wujud, tasbih dia sampai? Dikhilafkan orang. Tapi kalau pokok tu hijau, tak ada khilaf. Pokok tu hidup, tak ada khilaf sampai pada si mati. Ada seorang hamba Allah masih hidup dia tu rajin menolong orang. Kalau menolong orang ni segala-galanya dia beri. Bila dia mati, orang tanam pokok atas kubur dia tu, pokok tu menjala pergi kubur orang pula lah. Pokok yang kat kubur dia menjala ke kubur orang, sampai ke kubur-kubur orang lain. Tu orang kata kalau apa yang kita buat masih hidup tu, kadang-kadang tanda-tanda amal yang kita buat kat hidup ni, kat kubur pun masih lagi. Kat kubur masih berlaku lagi. Orang banyak tolong orang, dah mati pun tolong orang ni. Pokok. Itu juga pada wali Allah. Kalau hidup dia tu makbul doa dia, dah mati pun makbul juga doa dia. Kerana dia memakbulkan Allah. Itu yang tak faham. Lepas tu dia kata apa lagi? Telah berkata Al-Arif Sya'rani daripada diriwayat orang pada hadis marfu', innaka la tasaddaqa an mayyitika bisadaqatin fayaji'u biha malakun minal malaikati fi atbakin min nurin fayaji'u ala ra'sil qabri wa yaqulu ahluka qad hadau ilaika hadau ilaika hadil hadiyah fa akbilha
qala fatadkhulu ilaihi fi qabrihi wa yufassihu lahu fihi wa yunawwiru lahu fihi fayaqulu Allah yajzi anni ahli khairal jazai wa yaqulu jaru dhalikal qabri ana lam akhlif waladan wala ahlan yadhkuruni bisyai'in fahuwa maghmumun wal akharu farahun bisadaqah. Artinya bahawa engkau ni hadis marfu' ni, hadis marfu' mana hadis ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan. Perkataan para sahabat yang perkataan itu diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak mungkin sahabat pandai-pandai buat reka-reka. Kena hadis marfu' dinisbahkan pada perbuatan Nabi, dinisbahkan pada perkataan Nabi. Apa dalam hadis kata? Artinya bahawa engkau bersedekah oleh engkau daripada mayat, mana engkau sedekah untuk mayat engkau, orang mati, keluarga engkau, dengan satu sedekah, maka mendatang akan dia sedekah itu oleh satu malaikat daripada beberapa malaikat. Mendatang akan dia siapa ni? Dia mayat tu. Mayat tu datang bawa pahala tu dalam bentuk beberapa, di dalam atbaq. Atbaq ni maknanya beberapa talam, tabaqud, talam talam, dulang daripada nur. Kat atas dulang tu ada nur. Kita sedekah Fatihah, kita sedekah amanah Rasul, kita sedekah qul Allahu ahad, malaikat datang pakai dulang bawa nur, nur selawat, nur Fatihah yang kita baca. Maka datang ia atas kepala kubur dan berkatalah ia malaikat bermula, ahli engkau itu, keluarga engkau, sungguhnya telah menghadiah oleh mereka itu kepada engkau akan hadiah ini, maka terimalah olehmu akan dia. Dapat hadiah. Telah bersabdalah ia, maka memasuklah oleh malaikat itu kepadanya dalam kuburnya, dan diluas baginya dalam kubur itu. Dengan sebab amal tadi, masuk dalam kubur tu, luar kubur tu, dan diterangkan baginya padanya kubur. Maka berkata mayat itu, mayat yang dapat amal ni, bermula Allah Ta'ala yang membalas ia daripada aku akan ahliku akan sebaik-baik balasan. Dia doa pula untuk keluarga dia. Tengok, kita sekah Fatihah, sekah tahlil, keluarga kita dah kubur, dia doa balik, ya Allah, tengok keluarga aku ni ingat aku dalam kubur ni, kau balaslah balik ya Allah, kau bagilah kebahagiaan, kau bagilah dia hidup yang beriman, kau bagikanlah dia terbuka jalan baik ni. Doa pada orang mati. Dan berkata oleh jiran-jiran kubur tu, demikian kubur itu, bermula aku tiada aku tinggalkan akan anak, dan tiada ahli yang ingat mereka itu akan aku. Jealous kubur sebelah. Untung kau ni dapat anak macam ni, anak ngaji agama, anak kau ingat kat kau yang mati. Anak aku ni pangkat besar, sibuk, tak ingat kat aku. Tu, dan tak ada keluarga, ahli pun tak ada, anak bini dah tak ada dah yang ingat. Maka duka citalah ia jiran kubur, dan yang lain itu suka ia dengan sedekah. Allah. Telah berkata oleh Sya'rani, dan telah sampailah akan kami oleh bahawasanya setengah daripada orang yang soleh bermimpi ia akan melihat Rabi'atul Adawiyah. Kemudian daripada matinya Rabi'atul Adawiyah ni dia ada dua. Rabi'atul Adawiyah Al-Misri, Rabi'atul Adawiyah Al-Basri, Basrah. Dua-dua wali Allah, perempuan yang jadi wali. Tapi yang masyhur yang Al-Basri tu. Yang selalu kita dengar cerita dia tu, nama dia Rabi'atul Adawiyah. Orang mimpi jumpa dia. Kemudian daripada matinya, dan adalah orang yang soleh itu membanyakkan doa bagi Rabi'atul Adawiyah, selalu mendoa Rabi'atul Adawiyah. Maka berkata oleh Adawiyah baginya, bahawasanya hadiah engkau itu datang, ia akan kami tiap-tiap sedikit dalam tabak, dalam dulang daripada nur,
atasnya segala mandil, lampu-lampu. Dalam sutera, kain tutupan, kain yang tutup daripada sutera. Mandil tu kain sapu tangan. Dan seperti demikian itulah doa orang yang mukmin bagi segala saudara mereka itu yang mati. Dikata orang bagi mereka itu, inilah hadiah si Anu kepada si Anu, kepada engkau. Jadi kalau kita tengok ni, berapa banyak dah kita baca ni riwayat-riwayat yang terlalu banyak tu kata tadi. Mimpi banyak, bukan satu. Betul kata Imam Ghazali tu, tak terhitung. La tadkhulu tahta hasin. Nak hitung mimpi orang soleh tentang amalan yang sampai pada dia mesti dalam dulang tertutup nur. Banyak riwayat seperti itu, bukan satu. Dan berkata Sya'rani, berkata setengah pada orang yang soleh telah lalu aku atas tempat kuburan yang besar, maka aku baca kul huwallahu ahad, aku baca Fatihatul Kitab 3 kali, 3 kali Fatihah, 3 kali ku Allah. Kemudian ku hadiahkan dia pada segala yang mati daripada segala muslimin. Ni kita jarang kita buat. Lalu tepi kubur, senyap. Lalu tepi kubur, bagilah salam. Assalamualaikum ya ahla diyaril mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Fatihah kita baca. Hadiah pada semua orang mati tu. Qul huwallahu ahad, hadiah pada semua orang mati. Ini amalan orang soleh ni. Apa yang jadi? Hari-hari dia buat itu. Dan aku kata pada diriku, mudah-mudahan kiranya dilihatlah akan daku. Adakah sampai tiap-tiap seorang daripada mereka itu dia minta ke Allah, ya Allah, mudah-mudahan kau tunjuklah dalam mimpi aku ni, aku nak tahu yang aku baca ni sampai tak pada si mati ni. Akan bahagianya daripada demikian itu, maka tiba-tiba mengena akan daku oleh mengantuk. Detik-detik tu Allah bagi dia tidur, mengantuk. Daripada tidur, maka aku lihat di dalam mimpiku akan nur turun ia daripada langit, memenuh ia akan bumi dan berputus ia. Jadi nur itu atas tiap-tiap kubur suatu daripadanya. Nur pada langit turun, tiap-tiap kubur satu nur, pecah-pecah. Dan orang yang berkata, ya bagiku inilah pahala bacaan engkau yang kau hadiahkan akan dia. Tengok tuan-tuan, satu riwayat lagi. Lepas tu kita bila Fatihah tu, jangan kita lupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para tabi'in, para sahabat, para aulia ilah. Lebih-lebih kalau kita kenal itu Fatihah dia dengar tu. Telah meriwayat oleh Imam Baihaqi daripada Bashir bin Mansur, berkata ialah seorang laki-laki berulang-ulang ia kepada kubur, maka hadir ia akan semayang atas jenazah. Maka apabila berpetang-petang berdiri ia atas pintu kubur, maka membaca ia atas anasallah wahsyiyatakum wa rahimallah gurbatakum wa tajawazallah an sayyiatikum wa qabilallah hasanatikum. Apa maksud tu? Dia setiap kali dia pergi kat kubur dia baca apa? Allah, jinak-jinakkanlah orang-orang yang liar antara kamu. Ya Allah, kau rahmatilah yang bujang antara kamu ahli kubur ni. Ya Allah, kau jauhilah orang ahli kubur daripada kejahatan kamu ni. Ya Allah, kau terimalah segala kebaikan-kebaikan kamu. Mudah-mudahan Allah terima segala baik-baik kamu ahli kubur. Dia doa kat kubur. Tiada lebih ia atas segala kalimah ni. Tu je doa. Dia doa empat doa ni. Allah, kau jinakkanlah orang yang kesunyian, orang yang liar dalam kubur ni. Ya Allah, kau rahmatilah orang-orang bujang dalam kubur ni. Ya Allah, kau jauhilah kejahatan pada orang kubur ni. Ya Allah, kau terimalah kebaikan semua ni. Tak boleh, itu je. Oleh demikian lagi, maka berpetang-petang aku pada satu malam, pada demikian malam tu berpaling aku kepada ahliku, dan tiada aku datang akan tempat kubur itu. Maka tiba-tiba aku tidur, tiba-tiba aku berjumpa dengan makhluk yang banyak. Jadi satu hari tu dia tak buat. Satu hari tu biasa dia buat, dia tak pergi. Dia tidur mimpi. Tiba-tiba aku berjumpa makhluk yang banyak yang datang, mereka itu akan aku.
Maka aku kata, siapa kamu ni? Apa hajat kamu? Maka jawab mereka itu, kami ahli kubur. Dan sungguhnya engkau menjanji akan kami daripada engkau akan hadiah ketika berpaling engkau kepada ahli engkau. Bila kau nak balik keluarga engkau, kau kata, aku akan bagi hadiah pada orang kubur. Aku kata, apa ia? Berkata mereka itu, iaitu doa yang engkau itu engkau doakan dengan dia. Aku kata, maka bermula aku kembali bagi demikian itu. Telah berkata, ya maka tiada aku tinggal akan dia kemudian daripada itu selama-lamanya. Ini memang banyak laporan orang-orang yang istiqamah. Fatihah, selawat, hadiah, tiba berhenti. Selalunya mimpi. Mimpi orang mati itu suruh sambung kan balik. Dan telah berkata Muhammad bin Ahmad Al-Maruzi, aku dengar akan Ahmad bin Hanbal berkata, ia bila masuk kamu pada tempat kuburan, baca oleh kamu Fatihatul Kitab, baca surah Al-Ikhlas, baca Ma'udatain, a'udzu falaq wa binas, dan jadikan oleh kamu akan pahala demikian itu bagi ahli kubur. Maka bahasanya sampai daripada mereka itu, maka terlebih baiknya baru berkata oleh orang membaca itu, kemudian daripada selesai daripada membaca demikian itu, Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu. Sebut nama pulan. Ini penting ni. Dalam doa tahlil arwah tu paling penting kalimat ini. Apa tuan-tuan? Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu. Lepas tu sebut nama. Artinya, ya Allah, kau sampaikanlah pahala bacaan kami ini kepada Fulan bin Fulan roh sekian. Kalau dia baca panjang doa, dia tak sebut benda ni. Tak ada Allah maksudnya, tak nama doa tahlil. Doa panjang tapi tak sebut Allah ma'ausil. Sia-sia dah. Kerana tujuannya nak sampaikan pahala pada si mati ni. Kena hujung tu kena ada baca ni. Dan menghikayatkan oleh setengah ahli ilmu bahawa seorang laki-laki, wallahu a'lam. Panjang cerita lagi. Ada soalan? Ni lagi sikit ni. Kalau kita dah habis ni, minggu depan dah masuk bab kiamat. Tinggal sehari lagi nak cerita bab kubur ni. Ada soalan? Kubur yang terdapat di dalam masjid tidak boleh dialih atas apa-apa alasan sekalipun, walaupun untuk tujuan memperluaskan masjid atau memperbaruinya. Ia adalah perkara yang diharamkan dalam Islam kerana menunjukkan tidak beradab kepada orang mati. Contoh Ustaz, Masjid Jalan Rasah. Masjid Jalan Rasah ni dalam masjid betul-betul ada kubur lama. Satu ketika sebelum ini, untuk pembesaran Jalan Rasah dua hala, perancangan dah dibuat. 99% Masjid Jalan Rasah ni akan dirobohkan, dipindahkan. Tinggal beberapa hari lagi untuk kerja bermula. Sebab saya ada mesyuarat mewakili kuasa kontraktor utama, kuasa dia Mufti Muhammad Mufti, mantan Mufti jumpa Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Hassan menerangkan masalah kubur ni. Menteri Besar pada masa tu, Tok Mat, cepat-cepat buat tindakan drastik, membatalkan, maknanya kekalkan kubur, jalan tu dilencongkan, dinaikkan jambat. Jadi jambat tinggi, masjid kekal sampai hari ini. Soalan saya Ustaz, apa maksud tidak boleh dialihkan kubur yang ada di dalam masjid? Yang kedua, hadis qudsi mengatakan daripada riwayat Al-Bukhari, sesiapa yang memusuhi waliku, sesungguhnya aku isytirak perang terhadapnya. Yang ketiga Ustaz, daging para ulama itu beracun. Apa maksud Ustaz? Baik, sahabat kita bertanya 3 soalan. Soalan pertama tentang kubur yang berada dalam masjid. Jadi dia ada 2. Kubur dibuat dalam tanah masjid, masjid dibuat dalam tanah kubur. Dalam masjid tu? Dalam masjid tu ada kubur. Dan memang daripada dulu lagi. Daripada asal lah memang dah digazetkan kawasan tu memang tanah kubur. Satu kubur saja. Atau tak diusik. Jadi biasanya kalau kubur yang seperti itu,
ada keistimewaan orang yang meninggal itu. Kalau macam kita ni tak ada dia. Biasanya yang dikekalkan kubur-kubur yang ada di dalam masjid yang macam tu, yang sejenis satu, macam kat Masjid Kampung Laut dan banyak masjid-masjid lama ni, kebanyakannya adalah orang-orang soleh dulu yang sudah terkenal dengan keberkatan mereka itu, ataupun kadang-kadang dengan kedermawanan dia tu. Dia dua tu. Satu kadang-kadang dengan sebab soleh dia, keberkatan itu. Saya kata dia, orang mati ni macam mana dalam hidup, macam tu dia mati. Kalau masa hidup dia berkat, masa mati pun dia berkat juga. Macam makam Habib Noh tu, lagi dahsyat. Kalau Singapura terpaksa melencong pula tu. Berapa ramai orang cuba nak sodok, terangkat, mati pun dia. Sebab apa tu? Sebab telah dijanji oleh Allah, ni kubur ni orang soleh, ni tempat kau. Kalau kau buat juga, kau kacau juga pada wali Allah ni, bisanya pada wali Allah ni, seolah kita istiar perang dengan Tuhan pada. Jadi kalau tuan-tuan tanya saya, siapa dan kenapa orang-orang tu kubur tu dikekalkan, yang pertama yang mengekalkan tu Allah sendiri. Maka dia gerakkanlah hamba-hamba Allah ni, mufti ke orang ni, supaya bekerja untuk mengekalkan kubur. Hakikatnya Allah. Kenapa? Kerana salah satu puncanya, amalan tuan kubur tu masih hidup. Sama ada dia orang soleh, ulama, wali, atau dia orang biasa tapi dermawan. Mungkin salah seorang yang menderma masjid tu, satu orang tu, dia Allah turunkan barakah tu, dikekalkan tempat kat situ. Sebab Allah nak dia dapat pahala tu. Ada seorang sahabat saya tu cerita, satu orang hamba Allah ni, hidup dia tu sentiasa menghadiri majlis agama. Kalau ada majlis kelas ni, dia telefon semua orang suruh hadir kelas. Seorang pakcik ni rajin betul mengaji. Jadi takdir Allah, masa dia meninggal tu, jenazah dia ada tu, tapi masjid tu postpone tanam tu sebab ada majlis pengajian. Mayat di situ kena tunggu sampai habis mengaji tu baru pergi kubur. Zahirnya macam tak kena lah, tapi hakikatnya sebab selama dia hidup, dia memuliakan majlis pengajian, dah mati pun mengaji lagi. Dah mati macam tu kok. Subhanallah tuan-tuan. Jadi kita berdoa lah pada Allah, mudah-mudahan Allah pilih kita ni. Kita dengar cerita tu, kita seronok, syok. Kita nak mati macam tu. Macam mana kita rajin dalam hidup ni, apa kalau kita yakin betul itu kita mati, lepas mati pun sama macam tu juga. Mana kita minta Allah jadikan kita macam tu. Wa ja'alna minhum wa ahikna bis salihin. Yang kedua soalan dia tadi, apa tu pada wali Allah? Soalan apa tu? Allah istiar perang bagi siapa yang memerangi para wali, memusuhi para wali. Apa itu makna wali? Dan apakah ciri wali Allah itu? Wali Allah itu, kalau kita terjemah bebas kita, orang yang diwilayahkan. Wali itu makna al-muwalli, orang yang diwilayahkan. Maksud diwilayah macam kita lah, wali nikah, ada kuasa nak nikahkan. Wali Allah, orang yang dikuasakan oleh Allah, gerak-geri itu diredai oleh Allah. Itu wali Allah. Apa dia buat semua berkat, apa dia cakap semua menjadi. Wali Allah. Kenapa Allah bagi setengah-setengah hamba je ni menjadi pangkat wali tadi? Ada satu ciri semua wali Allah, kalau siapa nak jadi wali Allah lah, ada satu ciri yang paling besar sekali. Rif'atu himmah anid dunya. Rif'atul himmah anid dunya. Nak jadi wali Allah, nombor satu, terangkat segala cita-cita kehendak kepada dunia. Tak ada, kosong. Itu syarat yang pertama sini. Barulah Allah mengurniakan dia ilmu laduni, ilmu daripada sisi Allah. Kerana dia merasa diri dia tak ada apa-apa. Kasih dalam hatinya hanyalah kepada Allah dan Rasul.
dan dia istiqamah dengan amalan itu, lama-lama diangkat Allah. Dan orang yang macam ni, yang sudah diberikan ke wilayah oleh Allah SWT, dikasih oleh Allah, tiba-tiba kita benci dengan dia, tiba-tiba kita sakitkan dia, maka Allah SWT yang telah menjadi teman pada orang ni, tentulah dia akan bertindak melindungi hamba ni tadi. Betul Allah kata, siapa yang memerangi para waliku, maka seolah dia berperang dengan Allah. Saya tengok masa di Turki ada seorang hamba Allah. Dia Turki pun ada, di Syria. Kalau di Syria tu Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami tu berapa kali orang fitnah dia, akhirnya sultan halau dia keluar satu negeri tu bala penyakit, panggil balik masuk, fitnah lagi, keluar lagi, bala lagi, panggil masuk. Tak benar-benar tak kacau lah. Kalau di Turki zaman sekarang ni, Syekh Mahmud Effendi, itu dia punya pengikut berpuluh ribu. Alhamdulillah saya dapat ziarah beliau tu, dia pakai kursi roda lah. Kerana Allah kasih kat diorang je. Orang-orang ni kalau dah tak ada, tu kerana tu kan soalan ketiga tadi yang menyatakan ulama ni, ulama yang aulia, ulama yang salihin ni berbisa daging. Apa maksud tu? Maksudnya kalau kita mengumpat orang biasa dengan kita, tu kata daging berbisa tu. Adapun kalau kita mengumpat orang biasa, maka dikatakan oleh ulama fiqh dosa kecil. Mengumpat ulama dosa besar. Apa maksud tu? Kerana pada ulama juga kekasih Allah Subhanahu Wa Taala yang memperjuangkan syariat Allah di muka bumi ni, kita usik dia. Maka selalunya orang macam ni dibela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah maksud bisanya daging ulama. Wallahu a'lam. Lain soalan ni? Ya. Ya. Alhamdulillah, ada soalan tentang semayang sunat hadiah. Dulu saya cari tu, Tok Guru bagi kita ijazah semayang sunat hadiah. Tahu sunat hadiah? Sunat hadiah ni semayang sunat yang kita buat pada malam pertama setelah mayat itu dikuburkan. Malam itu kita semayang sunat hadiah 2 rakaat. Usalli sunatal hadiah raka'ataini imaman atau mu'amman lillahi ta'ala, ataupun sebagai seorang. Rakaat pertama Fatihah, selepas Fatihah dibaca ayat kursi, kemudian alhaakumut takatsur, dan baca qul huwallahu 11 kali. Rakaat kedua sama juga, ayat kursi, kemudian dibaca alhaakumut takatsur, Fatihah 11 kali. Habis saja kita semayang, angkat tangan, Allahumma ausir, ya Allah, kau sampaikanlah pahala 2 rakaat aku semayang ini kepada Fulan bin Fulan. Maka timbul soalan, adakah ini ada hadisnya atau mana asalnya? Adalah kitab As-Sitin, kitab Sitin, ada hadis riwayat tu. Tapi riwayat tu memanglah banyak pertikaian. Ada yang kata dhaif, ada yang kata maudhu', itu bab sanad. Walau bagaimanapun, apabila satu-satu daripada hadis dhaif dan sebagainya, amalan macam ni, apabila telah diamalkan oleh ahli ilmu mengamalkan hadis tu, maka dia mengangkat darjat, bukan darjat hadis tu, darjat amal itu menjadi sahih. Darjat amal dia. Kalau hadis tu kena tengok sanad lah. Tapi memang ada dalam kitab As-Sitin, kitab Sitin fil masail, Sitina masail, Sitina mas'alatan, 60 masalah fiqh kitab Arab. Ada saya jumpa dalam tu. Jadi antara kelebihan semayang sunat hadiah ni, bila kita semayang saya sunat hadiah ni, kita hadiahkan pada si mati tu, maka diberikanlah pahala 1000 pahala sebanyak bilangan orang yang mati tu kepada orang yang semayang ni. Orang yang semayang ni dapat, yang mati tu pun dapat. Diberikanlah kepada yang hidup dan kepada yang mati sekali. Terlalu besar pahala tu. Sehingga terangkat
segala fitnah-fitnah kubur hari pertama, hari kedua terangkat dengan sebab sembahyang sunat hadiah tadi ni. Ini antara kelebihan sembahyang sunat hadiah. Malangnya banyaklah orang kata ini bid'ah ni, tak pernah Nabi tak buat. Sebenarnya macam inilah. Selawat boleh kita hadiah, tahlil ada jalan kita hadiah, pahala semayang tak ada hadiah. Pahala semayang sunat ni ibadah juga. Maka berdasarkan hadis dalam kitab Siti ni boleh, walaupun dhaif boleh kita beramal. Kemudian tanya pula, ada ke istilah semayang sunat hadiah tu? Kalau tanya istilah, memang asalnya istilah semayang sunat ni macam saya terang dulu lah. Istilah semayang sunat wuduk, istilah semayang sunat tahiyatul masjid zaman Nabi tak ada. Tak pernah ada istilah ni. Istilah ni ulama' yang bubuh. Hakikatnya semua semayang ni semayang sunat mutlak. Semayang sunat mutlak. Cuma diberi nama kerana berdasarkan kaedah asy-syari'atu la musyahata fil istilah. Syariat tak kedekut dengan istilah. Syariat kita ni tak kedekut dengan istilah nak bagi nama tu. Misalnya Nabi kata apabila kamu telah berwuduk fasalli rak'ataini. Lepas wuduk semayanglah kau 2 rakaat. Lalu kau berdoa lah begini. Maka semayang 2 rakaat ni nak bubuh nama apa ni? Ulama' bubuhlah nama semayang sunat wuduk. Bila kau masuk saja masjid, semayanglah kau 2 rakaat. Nabi tak kata nama tahiyatul masjid. Ulama' bubuh nama tu semayang tahiyatul masjid. Bila kita semayang 2 rakaat, meminta hajat pada Allah. Nak bagi nama apa sekarang ni? Semayang sunat hajat. Semayang sunat, kita banyak baca tasbih. 15 kali berdiri, 15 kali rokok. Nak bagi apa nama semayang ni? Semayang sunat tasbih. Yang hakikatnya semua sunat mutlak. Termasuk sunat hadiah. Semayang sunat yang kita nak hadiahkan pada orang meninggal ni, apa nak bagi nama ni? Dibubuhlah nama sunat hadiah. Macam mana semayang sunat wuduk tadi, nama tak ada asal, dibubuh nama. Kata masjid asal tak ada nama, dibubuh nama. Ada hadis, ada hadis. Siap. Ada yang dhaif, ada yang hasan dan sebagainya. Boleh dibuat beramal. Dan telah diamalkan oleh orang ahli ilmu berzaman-zaman. Dan ramai yang bermimpi berjumpai kesan daripada semayang tu. Lepas tu ulama' beramal. Lepas tu walaupun dia tu dhaif dan sebagainya, tetap diamalkan juga. Melihat kepada kesan dia. Kalau nak kira-kira semayang sunat tasbih itu pun dhaif juga tu. Semayang sunat tasbih itu, riwayat-riwayat itu banyak masalah tu. Tapi ulama' kecil sampailah sebesar-besar mengamalkan dia. Lepas tu ada satu kaedah dalam ilmu hadis. Hadis tu asalnya tak sahih. Tapi diamalkan oleh ahli ilmu. Kalau dah macam tu dia naik. Dia naik taraf amal. Bukan taraf dia tu. Ahli ilmu mengamalkan dia. Dia macam tu. Dia ada pula hadis sahih tapi tak diamalkan pula. Yang pelik. Ada beberapa hadis sahih tapi tak diamal. Antara hadis sahih yang tak diamalkan oleh para ulama, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, hadis yang berbunyi, man syariba khamran rabi'an faqtuluh. Siapa yang minum arak kali yang keempat, kali pertama kena sebat, kali kedua sebat sekian banyak, kali keempat bunuh. Kali keempat minum arak, bunuh, hukum bunuh. Tak diamal oleh mana-mana mazhab membunuh orang minum arak. Cuma paling kuat disebat. Sahih Bukhari Muslim tak diamal. Yang kedua, hadis yang menyatakan Nabi SAW telah semayang jamak padahal Nabi tidak musafir dan tidak ada hujan. Hujan pun tak, musafir pun tak, apa pun tak, pun tidak diamalkan oleh para ulama, kecuali puak Syiah. Dia gabung maghrib isyak zuhur asar berdasarkan hadis tu. Kita tak beramal. Seluruh hadis riwayat sahih tapi maknanya tidak diamal. Hadis riwayatnya dhaif, kadang-kadang maudhu' tapi diamal, isinya diamal. Ini perkara-perkara dalam ilmu hadis, kalau orang mengkaji dia fahamlah. Lepas tu pada ulama al-muhaddisin, walaupun mereka karang kitab sahih hadis, tapi dalam masa sama dia karang lagi pula satu kitab lain yang bukan kitab hadis, kitab untuk beramal yang tidak sampai tahap sahih. Kitabul Askar, kitab banyak adik-adik itu kadang-kadang tak sampai tak sahih. Tapi kitab untuk kelebihan zikir, kitab untuk kelebihan semayang malam, tidak ada masalah.
selagi dia tidak bertentangan dengan syariat. Wallahu a'lam. Ya. Solat sunat hariah ni, satu solat untuk satu arwah atau 2, 3, 4 boleh Ustaz? Sebaik-baiknya lah. Yang terbaik satu solat satu roh. Satu arwah. Terbaik. Yang biasa kami beramal gitulah. Tapi nak buat ramai pun boleh, tak masalah. Tapi yang dalam tu, yang dalam kitab tu selalunya satu. Bulan bin bulan. Ini semayang hadiah untuk dia khas. Dia tak macam tali arwah. Dia memang untuk orang tu. Boleh. Boleh. Tak ada masalah. Boleh tak buat secara berjemaah? Khilaful aula. Tak ada masalah. Sama macam sembahyang solat tasbih. Baik. Fidyah apa? Boleh. Boleh tak kita membayar fidyah? Fidyah semayang, fidyah puasa. Dia macam ni. Kalau ibadah haji itu tidak ada khilaf. Sahih hadis itu. Ya. Nabi tanya sahabat tadi, adakah mak kau ada buat haji tidak? Kau kerjakanlah haji untuk mak kau itu. Badal haji. Yang itu tak ada khilaf. Haji. Yang kedua, puasa. Puasa ada sedikit khilaf. Tapi jumhur ulama kata memang sampai. Dan memang dianjurkan kalau kita bukan takat sampai lagi, memang kalau hidup pun dia kena bayar fidyah, apa lagi yang mati. Difidyahkan segala puasa-puasa yang tertinggal tu difidyahkan. Satu hari satu cupak. Malahan ada sebahagian daripada sahabat itu mempuasakan pula. Waris-waris dia mempuasakan sembahyang yang ditinggalkan oleh keturunan dia, mak tok nenek dia tu. Kemudian masalah sembahyang, boleh tak dibayarkan fidyah? Pun ada khilaf ulama. Sembahyang ni boleh tak kita ni? Penghujungnya macam itu, macam tadi awak jawab, walaupun segala dalil-dalil tu dhaif, diamalkan oleh para ulama kerana meyakini tentang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ana inda zanni abdi, aku mengikut sangkaan Tuhanku, aku mengikut sangkaan hamba-ku. Ana inda zanni abdi. Kalau hamba-ku sangka aku dia baiklah, aku ikut sangkaan hamba-ku. Hamba-ku datang sejengkal, aku datang dia sehasta dia datang, sedepa aku datang. Dia datang berjalan, berlari aku datang. Apa maksud tu? Sikit kita beramal, tu yakin Allah terima. Walaupun dia ni dhaif, Allah terima. Lagi Allah nak ambil. Dia berdasarkan kerana pada hadis-hadis yang seperti inilah ulama suruh kita buat juga. Walaupun dia buat juga, kerana rahmat Allah tu lebih pada kemurkaan itu. Ya, dia banyak tinggal semayang. Bukan kita minta dia banyak tinggal semayang. Bila dia dah mati, kita fidyahkan puasa dia tu, fidyahkan semayang tu. Ikhtiar yang hidup bagi membantu yang si mati. Ikhtiar hidup bagi bantu si mati. Terima tak terima, kita yakin dengan rahmat Allah, serah pada Allah. Kemudian ada pula satu jemaah termasuk Imam As-Subki, dia dalam kitab I'anatul Talibin, bukan fidyah lagi, disembahyangkan, diqadha sembahyang bapak dia. Wa fa'ala min akabiril ulama, kata Subki, dan telah mengamalkan amalan ni oleh ulama-ulama besar mazhab Syafi'i. Mereka menggunakan fatwa tak sampai, tapi beramal dia buat. Dia kata buat fatwa, dia kata tak, tapi buat amalan ramai ulama beramal. Kenapa tuan-tuan? Kerana bila fatwa, nanti saya cerita sikit buat fatwa. Fatwa haram, berdosa seorang mujtahid itu memfatwakan pendapat yang lemah, yang marjuh. Dia mesti memfatwakan yang rajih. Mufti, qadi, dia mesti, kalau fatwa pendapat yang muktamad, yang kuat dalam mazhab. Adalah menjadi satu kesalahan kalau dia berfatwa dengan fatwa yang tidak kuat, pendapat yang lemah. Kerana dia ibarat pengganti Nabi. Kerana Allah memerintahkan dia berijtihad untuk mendapatkan pendapat yang paling rajih. Dan kita pula diperintahkan bertaklid pada mereka yang telah berfatwa itu. Maka fatwa mesti yang paling muktamad, fatwa. Tetapi untuk diamalkan, memberi irsyad, panduan, boleh pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah. Satu kalau tuan-tuan tanya saya, Ustaz, apa hukum
Orang meninggal, kita sembelih korban, kita niatkan korban ni untuk si mati tu. Saya tanya, tuan nak fatwa ke nak beramal? Nak fatwa tak sampai, tak boleh, tak ada izin, melainkan diwasiat, kerana yang meniatkan tu mesti masih hidup. Kalau nak beramal boleh, masuk bab sekrah, tapi bukan fatwa. Kenapa? Kerana kalau saya kata fatwa, saya telah menyalahi, mengkhianati perintah Allah. Segala mujtahid, segala ulama mesti berfatwa yang rajih. Rajih makna pendapat kuat. Kalau saya tak keluar pendapat kuat, seolah saya mengkhianati tugas sebagai ulama, pewaris Nabi. Tapi kalau tuan tanya, boleh saya beramal? Saya keluarkan fatwa, keluarkan kaul-kaul yang mana menambah pahala tuan-tuan. Contoh lagi saya bagi, kalau tuan tanya, Ustaz, sebenarnya isyraq ni ada ke Ustaz? Ada orang kata isyraq ni tak ada, isyraq tu duha. Betul Ustaz? Saya tanya, tuan nak fatwa nak beramal? Nak fatwa isyraq tak ada, muktamad duha, isyraq tak wujud, isyraq itulah duha. Kalau saya nak beramal boleh. Lagi tambah sembahyang sunat, lagi banyak pahala. Peliklah ustaz ni. Saya tanya ustaz lain senang je. Ada tak ada ustaz? Tak ada tapi ada. Macam tauhid lah. Tak ada tapi ada. Inilah peranan ulama, alim ulama. Ditanya nak fatwa nak apa? Kalau fatwa tak ada. Kalau nak amal, ada kaul. Dia macam tu. Baru kita luas. Dan kenapa jadi begitu? Kerana haram seorang qadi, seorang mufti berfatwa melainkan yang rajih. Kerana dia ibarat pengganti Nabi. Dia mendapat perintah daripada Allah. Seolah pada mujtahid, pada orang ni, dia mesti keluar yang kuat, yang paling mirip dengan apa yang kehendak Nabi SAW. Apa yang Allah nak, dia tak boleh. Setelah dia berijtihad, dia tengok inilah pendapat yang paling hampir dengan apa yang Allah nak, sebagai fatwa. Kalau nak beramal, lain. Macam tu. Semua jawapan soalan tadi tu. Ustaz boleh tak buat pidah puasa? Ustaz boleh tak buat pidah semayang? Muktamad tak boleh, tak ada. Semayang sendiri siapa suruh tinggal? Fatwa. Nak beramal boleh tak Ustaz? Ada kitab kata boleh tak? Ada. Ulama besar pun berkata begitu, termasuk Imam As-Subki dalam kitab Minhajatul Talibin. Bahkan dia qada semayang senak saudara di sini. Dia qada semayang bapak di sini. Wa fa'alahu kibarul ulama, kata dia. Dan telah beramal dengan amal ni oleh ulama-ulama besar. Tapi kalau kita tanya, "Hei Imam Suki, apa fatwamu, boleh ke?" Tak boleh. Muktamad tak ada. Jadi jangan pening kalau kita pelik. Nampak ni jawapan dia macam-macam lah. Tak satu jawapan dia. Memang seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi kalau orang tanya nak buat tak Ustaz? Buatlah. Jangan tanya fatwa. Tanya boleh buat tak? Soalan kena-kena. Apa fatwa? Silap tanya. Jumpa orang alim yang tanya apa fatwa. Ustaz boleh buat tak Ustaz? Tok Guru boleh beramal tak ni? Boleh. Ada kaul. Boleh. Pi tanya ada fatwa tak? Tak boleh saja. Kerana dia akan beritahu yang muktamad. Yang muktamad yang rajih. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda rabbil alamin. Hamda yuwafi sultan bil ilmi qulubana wasta'mil asrarana. واشغل بالاعتبار أفكارنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم